Nadi ilmu amalan membaca, baca buku di mana-mana, melahirkan bangsa berjaya, hidup membaca, hidup bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kaki mengorak langkah, sebelum lisan meneruskan bicara, molek kiranya saya memperkenalkan diri. Nama diberi Muhammad Afnan Afif bin Darmawi, merupakan seorang pelajar sains tulen dari kelas 5 Ibnu Sina di Sekolah Menengah Islam Yahtawau dan naib Johan Tokoh Nilam peringkat Zon Tenggara pada tahun 2016. Selain bergiat aktif dalam aktiviti nilam, pelbagai sumbangan telah saya berikan. Antaranya ialah syarahan bahasa Arab, bahas ala parlimen, hafazan Al-Quran, pencetus ummah, dan tazkirah 5 minit. Turut dinobatkan sebagai pelajar cemerlang dalam PT3, tokoh sahsia unggul murid, ahli jawatan kuasa kelab majalah sekolah, dan pengawas sekolah. Dalam program Kamp Remaja Islam, saya telah dianugerahkan sebagai tokoh Khalid Al-Walid. Saya terinspirasi untuk membawakan satu resensi buku yang berjudul Khalid Memburu Syahid. Buku yang setebal 379 muka surat ini diterbitkan oleh PTS Litera Utama Sendirian Berhad dan dikarang oleh seorang penulis novel sejarah yang cukup terkenal, Encik Abdul Latif Talib. Buku ini mengisahkan seorang tokoh Islam yang bernama Khalid Al-Walid, seorang panglima tentera Islam yang cukup masyhur kerana sumbangannya yang begitu hebat dalam menegakkan panji-panji Islam. Khalid dilahirkan dalam keluarga yang cukup dihormati kerana bapanya, iaitu Walid, merupakan seorang pemimpin Quraisy yang terkenal dengan sifat pemurah. Setelah memeluk Islam, Khalid mendapat gelaran Saifullah atau pahlawan pedang Allah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang 50 peperangan yang disertainya, beliau tidak pernah tewas. Khalid akhirnya meninggal dunia di tempat tidur pada tahun 21 Hijrah ketika usianya 58 tahun. Pemergian Khalid memberikan luka yang cukup dalam kepada orang-orang Islam. Kehebatan Khalid Al-Walid sepanjang hidupnya sememangnya diakui oleh ramai tokoh Islam dan tokoh bukan Islam. Kita lihat pula watak dan perwatakan dalam buku ini. Watak utamanya tidak lain, tidak bukan Khalid Al-Walid. Beliau merupakan seorang yang sangat berani dan sanggup berjuang demi menyebarkan syiar Islam di seantero dunia. Beliau juga merupakan seorang agamawan yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bawakan kepada Anda mengapa buku ini menjadi pilihan daripada beribu buku yang telah saya baca. Membaca jambatan ilmu. Ini bermakna setiap buku pasti ada ilmu yang akan kita pelajari apabila membacanya. Ilmu pertama daripada buku ini ialah pengetahuan tentang sejarah Islam. Jika dilihat, ramai dalam kalangan kita mengenali tokoh-tokoh sejarah. Namun, kisah kehidupan mereka tidak ramai yang mengetahuinya. Buku ini juga berbeza dengan buku-buku sejarah yang lain kerana penceritaannya disampaikan dalam bentuk penulisan novel. Keunikan ini menyebabkan saya tertarik untuk mengetahui kisah Khalid. Dan akhirnya rasa cinta akan tokoh-tokoh sejarah semakin bertambah dalam diri kerana dapat mengenali mereka dengan lebih dalam. Cendekiawan pernah berbicara, tak kenal maka tak cinta. Keunikan ini ditambah lagi dengan adanya gambar rajah seperti peta kawasan peperangan yang menyebabkan saya dapat memahami keadaan fizikal bumi di kawasan yang disebutkan dalam cerita. Selain itu, buku ini juga banyak memberikan motivasi. Salah satunya ialah setiap manusia berhak untuk memperbetulkan kesalahannya di masa lalu walau sebesar apapun kesalahan itu. Khalid merupakan seorang penentang Islam yang cukup hebat.
Namun setelah keislamannya, beliau berjuang bermati-matian demi menegakkan agama Islam. Peristiwa ini menyadarkan pendosa seperti saya bahwa masih ada peluang untuk memperbaiki diri. Pemikiran ini mencetuskan sikap optimis dan istiqomah dalam melakukan kebaikan walaupun ada kesalahan masa silam yang sering menghantui fikiran. Seterusnya, perwatakan Khalid yang berani dalam pertempuran menyebabkan musuh gerun terhadapnya dan banyak kejayaan dapat dikecapi dengan mudah. Walaupun kita bukan seorang pahlawan, namun sikap berani beliau dalam peperangan wajar diteladani dalam menghadapi liku-liku kehidupan. Selain itu, Khalid dan pasukannya juga mempunyai kepercayaan yang kuat dalam agama. Kendati pun mereka mempunyai kekuatan tentera yang hebat, namun mereka sering bergantung kepada Allah dan memohon bantuan daripadanya. Peristiwa ini mengajar saya untuk memohon pertolongan daripada Tuhan, tidak kira pada waktu susah atau senang. Di samping itu, ilmu kepahlawanan serta ilmu kepemimpinan yang diajar oleh kedua orang tua Khalid sejak beliau masih kecil menyebabkan saya memahami betapa pentingnya untuk mendidik anak-anak sejak mereka kecil. Pepatah Melayu mengatakan, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Peristiwa ini memberikan satu iltizam untuk mendidik anak-anak dengan ilmu dan kasih sayang pada masa akan datang. Tidak dapat dinafikan bahwa Khalid merupakan seorang yang rasional dalam mengambil tindakan. Hal ini jelas dilihat apabila beliau dan pasukannya sama sekali tidak mencederakan wanita, kanak-kanak, dan orang tua daripada golongan musuh. Ini kerana mereka tahu bahwa perbuatan membunuh golongan tersebut merupakan perbuatan yang keji. Peristiwa ini menanamkan rasa cinta dan kasih kepada golongan tua, wanita, dan kanak-kanak. Justru novel ini mempunyai banyak kebaikan yang boleh menjadi inspirasi kepada para pembaca. Pengajaran dalam novel ini lebih mudah difahami berbanding buku-buku lain kerana penulis menggunakan laras bahasa yang sesuai untuk pelbagai kelompok masyarakat. Tidak kiralah sama ada pelajar, ibu bapa maupun orang tua. Impaknya lebih ramai masyarakat akan mula minat membaca. Buku ini turut membekalkan sumber kajian yang digunakan dalam penghasilan novel sejarah. Sumber yang pelbagai menyebabkan buku yang dihasilkan adalah lebih berkualiti berbanding buku-buku lain kerana kesahihan fakta di dalamnya sangat meyakinkan. Malah, pembaca juga boleh merujuk sumber yang dilampirkan di muka surat terakhir. Novel ini bukan sahaja menyebabkan pembaca mengenali Khalid Al-Walid, tetapi tokoh-tokoh lain yang berhubungan dengan Khalid juga diceritakan dengan padat dan jelas. Jika kita perhatikan, buku-buku lain hanya berfokus kepada suatu watak utama sahaja. Namun, buku ini tetap memberikan maklumat tambahan berkenaan watak sampingan. Ini menyebabkan lebih banyak pengetahuan dapat ditambah melalui pembacaan buku ini. Sebelum beralih ke buku yang seterusnya, sekalung penghargaan dan terima kasih kepada Encik Abdul Latif Talib kerana telah menghasilkan satu karya yang sangat cemerlang serta penuh dengan inspirasi. Saya juga menyarankan setiap individu untuk memiliki buku ini di rumah masing-masing kerana banyak pengajaran yang boleh menjadi motivasi dalam kehidupan. Buku seterusnya pula bertajuk Wong Fei Hung, legenda kungfu Cina yang dikarang oleh Encik Syafi'i Abdul Rahman serta diterbitkan oleh Yamani Engel Sendirian Berhad. Buku ini membongkarkan identiti sebenar pengasas jurus harimau terbang, jurus 9 pukulan khusus dan jurus tendangan tak terbayang. Identiti Wong Fei Hung sebagai seorang Muslim masih menjadi polemik yang tidak berpenghujung. Pengajaran yang cukup bermakna dalam novel ini ialah kesungguhan Fei Hung dalam menuntut ilmu.
Walaupun beliau merupakan seorang yang mahir dalam seni bela diri kungfu, namun beliau menunjukkan kesungguhan dalam mempelajari ilmu agama dan ilmu perubatan. Perwatakan Fei Hung membuahkan bibit inspirasi sehingga saya pun terdorong menerapkan cabang ilmu yang pelbagai seperti ilmu penyentingan gambar dan video serta ilmu pertahanan diri. Buku yang ketiga pula merupakan karya Ustaz Fahrul Muhammad Juwai yang diberi tajuk Beduk di Ketuk. Buku ini diterbitkan oleh Telaga Biru Sendirian Berhad dan mengandungi 280 muka surat. Buku ini menghimpunkan 35 motivasi Islam yang disampaikan melalui kisah-kisah mencuit perasaan, mengocak fikiran, dan menyalakan api perubahan. Orang yang bijaksana akan lebih terkesan oleh bisikan berbanding jeritan, merupakan secubis nasihat yang memberi kesan di hati. Penulis menyarankan agar pembaca menasihati seorang pendosa dengan lemah lembut, kerana teguran yang keras akan menyebabkan sikap ego dalam diri orang yang dinasihati semakin tinggi. Nasihat ini menyebabkan saya sadar bahwa seorang pendosa juga merupakan seorang manusia yang mempunyai hati dan perasaan. Inilah sebabnya mereka juga layak mendapatkan nasihat dan teguran yang lembut dan penuh dengan hikmah selagi mereka tidak melampaui batas. Seterusnya, saya bawakan buku yang berjudul Pick Up Line Dakwah yang dikarang oleh seorang penulis novel yang terkenal dalam kalangan remaja, yaitu Ustaz Adnin Roslan. Buku ini diterbitkan oleh Senta Press Sendirian Berhad dan mengandungi 180 muka surat. Buku ini merupakan buku ilmiah yang membekalkan pelbagai uslub untuk menasihati seseorang daripada pelbagai lingkungan, termasuklah keluarga, rakan-rakan, dan orang yang tidak dikenali. Malah, cara yang dibekalkan juga diselitkan dengan contoh serta hikmah yang diperoleh melalui kaedah tersebut. Antara kaedah berdakwah yang saya pelajari daripada novel ini ialah dakwah umum dan dakwah khusus. Kaedah ini memberi kesedaran bahawa dakwah umum perlu dilakukan apabila maksiat yang dilakukan adalah secara umum. Hal ini bertujuan untuk memastikan masyarakat awam tahu bahawa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak boleh menjadi contoh ikutan. Dakwah khusus pula perlu diberikan kepada golongan yang melakukan maksiat tetapi malu untuk melakukan maksiat itu di hadapan orang awam. Memandangkan saya merupakan pengawas dalam ekskul kerohanian, kaedah ini saya aplikasikan setiap kali para pelajar melakukan kesalahan. Buku yang terakhir pula bertajuk Kitab Fiqh Mazhab Syafi'i Jilid 7 yang diterjemahkan oleh ramai ustaz terkenal di Malaysia melalui penulisan Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bugha dan Ali Ash-Sharbaji. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Salam Sendirian Berhad dan mempunyai kandungan daripada muka surat 1459 sehingga muka surat 1762 daripada kitab asal. Buku ini membincangkan ilmu fiqh yang lebih berfokus kepada bab muamalat, termasuklah pajak, pinjaman, syarikat pelaburan dan banyak lagi. Buku ini memberikan pencerahan yang sangat jelas dalam bab-bab tersebut dengan membekalkan dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis serta kesepakatan para ulama. Daripada buku ini, saya mempelajari banyak urusan berkaitan muamalat yang perlu ditempuhi pada masa akan datang. Ini menyebabkan persediaan ke alam dewasa menjadi lebih jelas kerana pengetahuan tentang ilmu dunia dan ilmu agama sudah seimbang dalam diri selain perkara-perkara yang halal dan haram di sisi agama Islam. Demikian merupakan 5 buah buku yang banyak memberikan manfaat kepada para pembaca. Justru saya ingin menyeru semua rakyat Malaysia agar menjadikan amalan membaca sebagai rutin dalam kehidupan kita. Semoga Malaysia dapat membentuk generasi yang minat membaca sepanjang zaman. Sekian, terima kasih.